hujah saya ini ialah ke arah sebenarnya untuk meminta kepada Menteri Dalam Negeri, iaitu sahabat karib saya daripada Larut, supaya menarik balik di Jemaah Menteri, ya, tarik balik rang undang-undang IPC-MC ini, kerana sebenarnya dia tidak merupakan agenda kerajaan yang ada pada hari ini. Ya, betul, dia merupakan agenda PH, tetapi pada hari ini sudah menjadi kerajaan PN. Dan dalam PN ini, saya menjadi ahli parlimen mewakili parti UMNO, Barisan Nasional. Dan kita daripada dulu lagi pun tidak bersetuju dengan IPC-MC ini. Dan dengan kehadirannya UMNO ini dalam PN, maka sudah tentulah kita tidak senang dengan tersenarainya, iaitu bahawa IPC-MC ini disenaraikan sebagai nombor 7 di dalam order paper. Jadi memang banyak hujah yang kuat untuk menolak IPC-MC ini. Sila. Terima kasih sahabat saya Padang Rengas. Ya, dulu pun saya ingat, saya duduk sana, saya ada membahas isu ini, iaitu kita menyatakan bahawa memang terdapat unsur-unsur penganiayaan kepada anggota dan pegawai-pegawai polis, tetapi pihak pemerintah ketika itu PH tidak mendengar, sebab mereka anggap polis sebagai antara enemy mereka. Jadi saya setuju dengan Padang Rengas, sebab ini cadangan yang paling baik, yang paling tepat. Menteri KDN tarik balik soal pembahasan IPC-MC ini, dan tidak perlu dibahas lagi. Kita wujudkan satu select committee untuk menentukan hala tuju IPC-MC dengan baik dan tepat. Terima kasih. Padang Rengas sekarang minta sikit 30 saat. Ya, terima kasih yang Dipertua dan Padang Rengas. Saya cuma nak Cameron tanya. Highland. Padang Rengas beri pada Cameron Highland. Kanga ke Cameron Highland? Cameron Highland. Yang Dipertua, yang berhormat Padang Rengas, adakah yang berhormat bersetuju bahawa rang undang-undang IPC-MC ini adalah satu rang undang-undang yang tidak berperlembagaan? Ia melanggar perkara 140, 135, 132, perkara 8 pun sama. Itu saja. Kanga minta sikit boleh? Padang Rengas. Saya bukan menteri, nak tanya apa-apa, tanya kepada menteri lah. Tapi saya nak menjawab kepada Cameron Highland dan juga kepada Kinabatangan. Kepada Cameron Highland, ya, tidak syak lagi. Memang tidak syak lagi bahawa dia akan memerlukan kepada penglibatan untuk kita meminda perlembagaan kita. Kerana jelas di mana yang Cameron Highland sebut tadi, ini perlu dilihat dulu. Kalau ini dilihat, kemudian barulah kita boleh lakukan apa yang nak kita buat. Jadi kalau dalam keadaan sekarang ni pun, kalau waktu PH dulu pun, kalau dia nak buat, dia kena pindah perlembagaan. Dia pun tidak ada 2/3. Jadi dia mimpi di siang hari saja, ya. Jadi Cameron Highland, itu jawapan, ya, memang betul dan tepat. Kepada Kinabatangan, saya ucapkan terima kasih juga kerana dia membangkit perkataan penginayaan. Saya merasakan itu bahawa apabila ditekankan tentang penginayaan dan ditekankan supaya satu Suruhanjaya ni satu perkara yang besar, dan apabila diminta Suruhanjaya dilakukan, maka ini merupakan satu penginayaan terhadap pihak polis kita, kerana kita sudah punyai SIAP, iaitu Suruhanjaya Integrity Agensi Penguatkuasaan, yang mana setiap agensi penguatkuasaan seperti Immigration, Custom, JPJ, semua ini berurusan dengan orang ramai. Dan apabila mereka berurusan dengan orang ramai, maka sudah tentu mereka juga terbuka kepada rasuah. Masalah yang sama yang juga dihadapi oleh pihak polis. Tetapi yang berhormat Kinabatangan,
mengapa polis ada khusus Suruhanjaya untuk mereka sahaja? Ini satu bentuk penginayaan yang dilakukan kepada pihak polis kita. Betul, memang segelintir mungkin terlibat, tapi kita pun, ahli parlimen sini pun terlibat juga. Bukan semua segelintir. Bila melompat, mungkin dirasuahkan. Jadi, janganlah kita menginayakan pihak polis dengan mengadakan IPCMC. Saya kira waktu saya menjadi menteri menjaga undang-undang dahulu, pada ketika itu juga penekanan ke arah untuk mengadakan IPCMC ini telah pun wujud. Tapi kita tidak mau berlaku tidak adil kepada pihak polis. Kalau kita nak buat satu Suruhanjaya khusus untuk polis, maka kita kena ada Suruhanjaya juga satu untuk immigration, satu untuk custom, satu untuk JPJ. Barulah adil. Kalau ini tidak dilakukan, maka dia merupakan satu bentuk penginayaan terhadap kepada pihak polis yang telah pun menjalankan tugas mereka dengan begitu baik sekali. Waktu mereka mempertahankan negara dan menjaga keselamatan kita, kita langsung tidak fikir tentang kita nak mengucapkan terima kasih ke apakah. We take for granted that the police is always there untuk menjaga keselamatan kita. Tapi apabila ada sedikitlah orang kata apa aduan yang dibuat terhadap polis, serta-merta kita nak ambil tindakan terhadap mereka. Saya minta Kanga tadi. Kanga, mana Kanga? Saya berlaku adil. Kanga dah keluar dah? Kanga sini. Mana? Okey, Kanga dulu.